tajuk ubahan ini ialah tajuk yang mana dia akan biasanya lah ya, dia keluar dalam kertas satu. Kertas satu biasanya dia ada 2 ataupun 3 soalan. Okey. Soalan objektif lah. Ceritanya dia dalam soalan objektif. Okey, jadi di sini cikgu bawakan ada beberapa soalan berkaitan dengan ubahan. Dan ubahan ni dia ada 2. Iaitu ubahan secara langsung dengan ubahan secara songsang. Okey, jadi yang ini mula-mula cikgu ni tunjuk ni soalan-soalan SPM juga ya. Jadi tapi ni soalan objektif sebenarnya. Cuma cikgu tak tunjukkan jawapan je lah kat sini. Okey, soalan yang pertama, dia ada perbezaan di antara yang ini cikgu tunjuk yang kat sini berubah secara langsung dan yang ini dia berubah secara songsang. Okey, diberi Y berubah secara langsung dengan X. Ayat dia ni. Dan satu lagi, Y berubah secara songsang. Nanti awak tengok perbezaannya macam mana cara kita nak menulis kalau dia berubah secara langsung dan perbezaannya dengan secara songsang. Y berubah secara songsang, Y berubah secara langsung. Simbolnya macam ini, simbol ubahan. Secara langsung dengan X. Okey, itu dia. Y berubah secara langsung dengan X. Yang ini, Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Y, simbol sama. Okey, simbolnya sama macam ni. Lepas tu yang dekat sini sebab dia secara songsang, jadi dia 1 per. Dia letak di bawah nak menunjukkan dia songsang. Dengan apa? Dengan kuasa 2X. Jadi, kuasa 2X tu ialah X kuasa 2 lah. Ini bezanya. Kalau secara langsung, tulis direct saja. Secara songsang, dia terletak di bawah. Okay, jadi dia dalam soalan tak semestinya dia menggunakan Y dengan X sahaja. Mungkin PQ, mungkin RS, mungkin macam-macam huruf lah diguna. Cumanya kalau langsung sebaris macam ni, kalau songsang dia terletak di bawah. Okey, seterusnya kita nak tuliskan dia daripada bentuk simbol kepada bentuk sama dengan. Okey, sekarang ni simbol, kita nak tukar dia jadi sama dengan. Y sama dengan, kita tak boleh tukar dia Y sama dengan X sahaja macam tu. Tak boleh. Dia untuk tukar dia jadi persamaan, simbol sama dengan, kena tambah pemalar K dekat depan. Jadi dekat sini Y sama dengan KX. Jadi langkah yang pertama kita kena cari apakah dia nilai K itu. Okay, untuk cari apa dia nilai K, itu sebabnya dia beri dekat sini dalam soalan Y sama dengan 24 apabila X sama dengan 3. Kita masukkan Y-nya 24. Okay, ini K, X, 3. Ya, jadi nilai K-nya adalah sama dengan 24. K bawa ke sini darab, 3 ni bawa ke sini jadi bahagi. Maka K-nya ialah 24 bagi 3 bersamaan dengan 8. Okay, bila kita dah dapat nilai K, kita tulis semula persamaan kita tadi. Ungkapkan Y dalam sebutan X, maka Y sama dengan, bila K-nya kita dah tahu, masukkan K-nya dan X kat belakang. Kita tulis yang ini semula. Okey, ini biasanya soalan yang pertama diberi bentuk yang mudah macam ni. Dalam soalan SPM yang pertama diberi bentuk macam ni, simple saja. Maksudnya kita perlu cari K saja. Dah dapat K, tulis semula macam ni. Okey, soalan yang kedua ini ditunjukkan yang berubah secara songsang tetapi dia nak dekat sini hitung nilai N dan diberi pula dalam bentuk jadual. Okey, sebentar . Okey, sekejap . Tak clear. Bagi terang sikit. Okey. Nampak. Okey, sekarang soalan yang kedua ni. Ini biasanya soalan yang keduanya diberi bentuk macam ni. Ada jadual dia. Kemudian diberi Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Jadi macam tulis, macam inilah kita tulis dia. Secara songsang letak di bawah. Okey, seterusnya kita tukar daripada simbol kepada sama dengan. Okey, seperti biasa, yang X kuasa 2 ni letak juga di bawah. Cuma kita kena tambah K. Bila tukar daripada simbol pada sama dengan, letak K. Jadi dalam K sini sebab X kuasa 2 nya di bawah, K itu letak di atas. Okey, jadi Y sama dengan K per X kuasa 2. Langkah yang pertama, mesti cari apakah dia nilai K ini. Untuk cari apa dia nilai K, Y dengan X ni mesti tahu. Mesti kita tahu baru kita boleh cari K. Jadi kita tengok dalam jadual, ini X, nilai X, ini nilai Y.
Dua-duanya mesti tahu. Jadi dalam kes ni kalau dua-duanya tahu ialah X-nya 2, Y-nya 1/3. Jadi kita masukkan yang ini. Jadi kita masuk 1/3 sama dengan K. K per dengan X kuasa 2. X-nya ialah 2. 2 kuasa 2. Maka K adalah sama dengan 2 kuasa 2 ni bahagi bawah sini jadi darab. 1/3 darab dengan 2 kuasa 2, 4. Jadi nilai K kita dapat ialah K sama dengan 4/3. 4/3. Jadi dah dapat nilai K, tulis semula. Tuliskan semula dalam samaan sebelah tu. Yang ini tadi. Masukkan nilai K-nya. Okay, saya tulis macam ni ya. Y sama dengan, K-nya dah tahu. Bawahnya ni memang ada dah X kuasa 2. Okay. K-nya ialah 4/3. Jangan tulis 4/3 macam tu. Jangan tulis K-nya semua 4/3. Kita tulis 4 dekat atas. Per 3 ini kita letak kat bawah. Sebab per 3 ni dia bahagi. Saya turunkan dia kat bawah. Macam tu senang. Supaya tak adalah awak buat banyak. Kalau tidak, kalau tak buat macam tu, nanti awak punya macam ni. Y sama dengan 4/3 per X kuasa 2. Bertingkat-tingkat dia punya per dia. Oleh kerana ini bahagi 3. Bahagi 3 tu turunkan terus ke bawah sini. Macam ni. Okay. Seterusnya kita dah dapat bentuk macam ni, dah masukkan dia punya K. Kita untuk dia kata hitungkan nilai X. Jadi masukkan X sama dengan N, Y sama dengan 3. Okey, Y-nya 3. Jadi kita masukkan dalam samaan ni Y-nya 3. Ni ada 4 per, ini 3. Gantikan X-nya. X-nya ialah N. N. Okey, jadi sekarang ni kita bawa 3N ni ke sebelah sini. 3 darab dengan 3N. Bawa semua ni. Sebab ni bahagi, pindah sini jadi darab. So 3 darab dengan 3N sama dengan 4. Ni akan jadi 3 kali 3, 9N sama dengan 4. Maka N adalah sama dengan 4/9. Okey. Jadi tadi kita dah masukkan kan. N-nya, X-nya, X-nya, N. Oh silap. Sini N-nya ialah N. X-nya ialah N tapi ada apa? Cuci lah. Ada apa? X ini saya gantikan dengan N tetapi ada apa kat sini? Kuasa 2. Ya, ada kuasa 2. Tinggal dah kat situ. Okey, bila ada kuasa 2, ini masih ada kuasa 2, ini ada kuasa 2, ada kuasa 2. Okey, sekarang kita nak ambil N sahaja, maka N adalah sama dengan, berapa nilai N? 2/3. Punca kuasa 9 dengan 4 dengan 9. Ialah 4, punca kuasa 2 ni bila pindah sini jadi punca kuasa. Punca kuasa 4 ialah 2. Punca kuasa 9 ialah 3. Okey, jadi kita dapat nilai N-nya ialah 2/3. Okay, soalan yang seterusnya. Ini. Saya beri ni bentuk yang berbeza-beza. Jadi untuk soalan 2013. Okay, 2013 yang ini. Hubungan P, Q dan R ialah P, dia dah beri dah dalam bentuk simbol. P berubah, kalau saya baca ini P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q dan secara songsang dengan R. Bila dia berada di atas, dia berubah secara langsung. Bila dia berada di bawah, dia berubah secara songsang. Okey, jadi bila dia dah beri dalam bentuk simbol, kita kena tukar dia kepada sama dengan. Macam saya sebut tadi kan. P, tukar dia pada sama dengan. Yang lain ni semua sama. Q kuasa 2 per R semuanya sama, cuma kita kena tambah K. Semua sama, cuma bertukar simbol ini kepada sama dengan dan kita kena tambah K. Jadi kita kena cari K ni dulu. Yang pertama mesti cari K, lepas tu baru boleh jawab soalan dia. Langkah pertama mesti cari K. Untuk cari K, kita mesti tahu apa dia P, Q dan R. Dia beri kat sini semua dah. Jadi P-nya ialah 8. Jadi saya masukkan kat sini P-nya 8. Gantikan 8 sama dengan K ni kita tak tahu sebab yang pertama kita nak cari K. Jadi letak K. Q-nya ialah 2. Okey, masuk dekat sini 2 kuasa 2. Okey, bahagi dengan R. R-nya ialah 3. Kalau ada saya tercicir apa-apa, maklumkan dekat saya ya. Kadang-kadang saya pun keliru juga, cuai juga. Okey, masukkan P-nya, masukkan Q-nya, kuasa 2, masukkan R-nya 3. Okey, sekarang 3 ni bawa ke sini, 8 darab dengan 3. Okey, sama dengan K ni biar je kat situ. Ini 2 kuasa 2 ni 4, ni 4 ni darab 4. 4 ni darab dengan K.
Jadi 4 ini kita bawa ke sini jadi bahagi 4. Daripada sini kita dapat maka nilai K adalah sama dengan 8 kali 3, 24. 24 bahagi dengan 4 dapat berapa? 6. Ya, dapat 6. Bila kita dah dapat K-nya 6, masukkan K tu dekat sini. Itu dia punya step dia. Pertama cari K, dah dapat dia punya K. Langkah seterusnya masukkan dekat sini. Maka P sama dengan K-nya ialah 6, masukkan 6. Maka Q kuasa 2 per dengan R. Okey. Barulah kita jawab soalan. Hitung nilai P apabila Q sama dengan 6 dan R-nya 4. Okey, Q-nya 6 masukkan. Dia suruh hitung P. P tu dekat sini je. Okey, kita teruskan. Maka P sama dengan 6. Q-nya ialah 6 kuasa 2 dan R-nya 4. 4. Jadi tekan kalkulator ni. Tolong siapa ada pegang kalkulator tu. Kira dekat sini. 6 darab dengan 6 kuasa 2 bahagi dengan 4. Dapat berapa? 54. 54. Okey, itulah dia. Mudah aja. Jadi step dia, yang pertama, kita cari dia punya K. Sama tukar daripada simbol pada sama dengan cari dia punya K. Apabila dia beri ketiga-tiga maklumat, dapatkan K. Dah dapat K, masukkan semula. Lepas tu masukkan nilai yang baru dan kita akan dapat apa dia nilai P. Okey, satu bentuk yang akhir, iaitu bentuk jadual macam ni. Dia beri mungkin dalam bentuk ayat macam ni atau bentuk jadual. Sama je, jangan risau. Sama sahaja. Tengok ya soalan dekat sini. Diberi P berubah secara langsung. Okey, diberi P. Okey, cikgu tulis P. Secara langsung dengan kuasa 2M dan secara songsang dengan N. Okey, P berubah secara langsung. Ubahan simbol tetap macam ni. Berubah secara langsung mesti lurus je. Kalau secara langsung lurus saja. Dengan apa? Dengan kuasa 2M. Jadi maksudnya M kuasa 2. Dan secara songsang, ingat tadi cikgu pesan kalau songsang letaknya di bawah. Secara songsang dengan N, jadi letak N itu di bawah. Menunjukkan dia songsang. Ini berubah secara langsung di atas, berubah secara songsang di bawah. Alright. Lepas tu langkah dia daripada simbol tukar pada sama dengan. Okey, yang lain sama sahaja macam ini, sama cuma bila tukar dari simbol kepada sama dengan mesti ada K. Ya. Jadi langkah yang pertama tadi apa dia? Cari K. Untuk cari K, kita kena tahu apa dia P, apa dia M, apa dia N. Jadi kita tengok dalam soalan kita ni. Dalam jadual-jadual. Ketiga-tiganya mesti tahu. M tahu 2, N-nya 16, P-nya 5. Tiga-tiga ni tahu. Masukkan ketiga-tiga itu dalam ini untuk kita dapat apa dia K. So M-nya, P-nya 5. Saya masukkan kat sini. P-nya 5. Ni ikut baris yang ini ya. P-nya 5. Okey, kemudian K ni kita nak cari K. M-nya ialah 2. 2 kuasa 2 per dengan N. N-nya ialah 16. Okey, kita nak cari K. 16 ni bahagi, bawa ke sini jadi darab. 5 darab dengan 16 sama dengan. Ni 16 dah pindah dari sini jadi darab, tinggal ini. K darab 2 kuasa 2 ialah 4. 4 ini darab pindah sini jadi bahagi. Okey. Bahagi 2 kuasa 2 ialah 4. Bahagi 4. Maka kita dapat apa dia K. Maka K adalah sama dengan 20. berapa tu? 20. 5 darab dengan 16 bagi dengan 4 dapat 20. Okey, terima kasih pada yang beri jawapan. 20. Alright, dah dapat K-nya, masuk semula dalam yang kita buat yang asal tadi. P sama dengan K-nya dah tahu dah 20, gantikan 20. M kuasa 2, nak per N ini nak panjang macam ni pun boleh, tak ada masalah. Per dengan N. Okey. Pergi kepada soalannya, cari nilai X. Baru kita tengok soalannya. Selepas kita dapat K, baru kita tengok soalan. Itu ialah untuk yang dalam kotak jadual ini, baris yang ketiga ni. Bila M-nya 3, N-nya X, P-nya 30, cari apa di X. Okey, masukkan semua maklumat. P-nya 30, so gantikan P-nya kat sini 30. Okey. P 30 sama dengan sini kekallah 20. Ini M kuasa 2, M ialah 3. Dan ada kuasa 2. Bahagi dengan N. Soalannya silap. N-nya dah ganti. N-nya ialah X. Okey, padam. Okey, X. Masuk kat sini. Kita nak cari X. Masuk sini X.
Okey, N-nya ialah X. Masuk kat situ. So sekarang ini pindah ke sini jadi darab. 30 darab X, pindah sini ada darab ya. 30X sama dengan 20 darab dengan 3 kuasa 2 ialah 9. 20 darab dengan 9 dapat 180. betul 180. Okey, lepas tu kita nak cari X. Soalannya cari nilai X. Okey, X sama dengan 180 bahagi 30. Maka X ialah 6. 6. Pandai. Okey, dapat X-nya ialah 6. Okey, jadi selesailah untuk soalan ubahan. Ya. Ubahan bentuknya begitu sahaja. Kalau diberi berubah secara langsung di atas, berubah secara longsong di bawah. Tulis dia sekali macam ni, lepas tu tukar daripada simbol kepada sama dengan, mesti tambah K. Langkah pertama cari K-nya apa. Lah masa pakai masukkan semula nilai itu, barulah masuk apa yang kita nak cari. Itu saja yang dia ulang-ulang dalam soalan peksa. Kalau yang faham, ini memang markah percuma saja.